tugas kita sebagai kerajaan kepada yang menonton di luar, yang atas pagar, yang Melayu. Tugas kerajaan ini bukanlah untuk menang kursi. Bukan untuk jadi menteri. Tugas kerajaan kami sama seperti doktor. Sebab itu saudara-saudari, jadi kerajaan pun sama macam jadi doktor. Yang jadi menteri ini sama, kena ada disiplin yang sama seperti seorang doktor. Tengok apa masalah, diagnose betul-betul, confirmkan diagnosis itu dengan data dan juga sokongan-sokongan, kemudian cari ubat yang paling baik untuk sembuhkan, walaupun ubat itu ambil masa dan ubat itu menyakitkan. Sebab itu kita perlukan 5 tahun, saudara-saudari. Sebab itu kita perlukan pastikan kita berada di landasan yang baik, supaya di akhir penggal ini, masa itu saya berharap banyak masalah-masalah yang kita warisi ini akan dapat diselesaikan. Dan saya harap 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi lah, kita tidak lagi terpengaruh lah, yang muda-muda yang Melayu ni, tidak lagi terpengaruh dengan permainan lawak dan badut bodoh seperti dalam pilihan raya negeri kali ini. Saya nak tanya Amir lah. Kadang-kadang kita tengok kita ada masalah tentang kefahaman. Contohnya dilantik orang yang tak faham industri untuk mengawal selia industri ataupun menjadi orang yang bertanggungjawab lah kepada industri. Dan akhirnya keadaan jadi, orang kata satunya tak selesai masalah. Sebab setiap kali kita kena bercakap benda yang sama, betul tak Amir kan? Kita cakap benda sama. Dan apabila lantikan, contohnya lantikan politik dan sebagainya, kita tengoklah dah lah hari ni kerajaan pun tak stabil kan? Orang politik memainkan peranan untuk lantik figura-figura mereka di dalam agensi dan sebagainya, kemudiannya ada masalah kan? Tukar kerajaan pecat ataupun berubah kepimpinan tu, yang mana sebelum ni kita dah bincang dah cantik nak jadi tak jadi kan. Dan baru-baru ni kita dengar Yang Berhormat Menteri Rafizi Ramli kata kerajaan yang melantik menteri ni seolah-olah sebagai doktor yang mengubat, memberi ubat kepada pesakit. Bermakna menteri kena diagnose, kena faham, kena tahu apa dia sakit supaya boleh bagi ubat yang sebetulnya. Jadi Amir rasalah dengan statement Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi yang melihat keseluruhan ekonomi Malaysia lah, apa pandangan Amir dalam sektor industri kreatif ni Amir, dengan apa yang Rafizi cakap? Dia bila dia kata dia doktor nak ubat kita, dia diagnose. Dia kena diagnose. Nak diagnose tu kena jumpa lah. Kena jumpa. Kalau diagnose dari pembacaan je tak jadi, tak selesai lah. So dia kena jumpa dengan pemegang taruh yang betul. Kan? So kalau Datuk sebut tadi tentang melantik orang yang dia ada pro and con. Saya tak setuju sepenuhnya. Kalau lantik orang yang dari industri kita pun untuk kontrol kita balik pun, kadang-kadang dia jadi lain tu. Dia jadi Kroni dan kawan-kawan dia juga. So kalau kita lantik orang profesional yang mengetuai badan-badan ni, sebenarnya lebih bagus. Cuma dia kena ada tempoh untuk dia study kita. So dia nak rawat kan. So dia kena diagnose kita. So dia kena jumpa kita betul-betul satu persatu kan. Ada pegawai yang bagus, ada CEO yang bagus contoh. Dilantik dan kemudiannya terus panggil one by one untuk dia dengar satu persatu. Kan? Kita tak nak retorik, panggil town hall kan. Kos puluh-puluh ribu. Bukannya selesai kan, ataupun buat sidang meja bulat 30-40 orang, bukan semua orang dapat bagi input. Dia jumpa satu-satu betul-betul. Memorandum kita hantar tu kaji betul-betul, baca faham kan. Jangan ambil penatlah kita tulis tu, asyik hantar proposal je kan. Nak rawat betul-betul. So kita boleh tengok, tunggu hasil dia kan. Dia panggil kita tak untuk faham tu kan. Tapi saya punya pandangan tadi sebenarnya bukan saya kata lantik orang industri.
Saya kata lantik faham, orang yang yang faham tentang industri. Dua perkara berbeza, lantik orang industri dengan lantik orang yang faham tentang industri. So bezanya bila orang yang faham, bila dia nak diagnose, dia tahu kat mana. Dia tahu dia tentang dengar bunyi. ekosistem. Dia tahu semua yang berlaku dalam industri. Tak semestinya player. Kan? Dan bila dia nak menasihatkan kepada menteri, dia tahu apa dia cakap. Tahu. Dia boleh memberi satu gambaran yang tepat, bukan kepada orang-orang yang di sekitar menteri ataupun pegawai-pegawai yang hanya membodek ni. Ini masalah kita. Kita dah dengar dah. Bila ada orang kaki kipas, kaki bodek, mereka ini mengambil kesempatan kerana hubungan baik itu untuk dapat jawatan dan kemudiannya tidak perform. Just kerana mereka kenal. Itu masalah kita yang sebenar. Kita kena terima ikat itu. Dan akhirnya kita bermasalah dan kita asyik marah. Kita menyuarakan pandangan kita, kritikan yang pedas. Contohnya macam saya akan pam cukup-cukupnya sebab saya sangat-sangat terasa apabila sesuatu perkara itu tidak berlaku. Sedangkan kita dah cakap banyak kali benda yang sama, tapi tidak ada penyelesaian. Nanti dia kata kita asyik ulang benda sama kan. Tapi sebenarnya macam mana tak ulang kalau benda tu tak selesai. Yes. Sebab tu saya kata saya satu orang yang result oriented lah Kalau kata isu yang kita bangkitkan tu, kalau kau rasa kita salah, kita berhujah. Saya sanggup kita bawa isu, contohnya apa tak kena dengan tuntutan kita. Kan? Contohnya kalau kita cakap pasal royalty, kau pun cakap tadi royalty, kau pun nak tuntut royalty, sama dengan kita orang nak tuntut royalty. Apa masalah kerajaan tak boleh bagi royalty? Jawab dengan kita. Kan? Kalau kata ini duit kerajaan, kerajaan mesti. Habis duit kerajaan duit siapa? Yang nak minta ni siapa? Kalau saya minta bagi pihak persatuan, Amir pun minta bagi pihak persatuan Amir, yang dapat tu siapa Adakah kita berdua saja? Yang dapat ahli kita dengan rakyat lah. Yes, ini yang kita minta. Jadi dan bukannya seorang tu. Sebab tu saya kata. Dia ada anak bini dia. Yes, sebab tu saya kata apa yang kita minta ini, kalau salah bagi tahu kita. Tak boleh salah. Ini. Dasar kita tak macam ni ataupun prosedur kita tak boleh macam ni. Betul kan prosedur tu? Bincanglah betul kan. Kan? Sebab akhirnya kau nak serve the rakyat kan. Isu dia adalah untuk nak merawat. Yang kita cakap tadi, sebagai doktor, dia nak rawat pesakit dia. Apa masalah pesakit tu dia kena tahu. Kan? Kita pun dah di penghujung rancangan dah Kita pun dah sembang panas. Kita pun dah cakap isu-isu ni. Yang mana kalau kita simpulkan isu animasi dengan isu penerbit TV ni ataupun pembikin drama TV ni, program TV ni sebenarnya sama. Sebab animasi pun dia nak siarkan di TV juga. Kan, isu dia pun lebih kurang macam kita, mungkin dia lebih kompleks sebab mereka memerlukan kos yang besar untuk pelaburan untuk mewujudkan sesebuah syarikat. Jadi bayangkan apa yang kita cakap ni, kita perjuangkan adalah untuk kesinambungan industri ni. Kerana kita dah peringkat penghujung walaupun penghujung kita masih ada semangat nak memperjuangkan isu-isu industri. Jadi untuk penutup apa Amir nak sampaikan kepada kerajaan ataupun nak sampai kepada sesiapa sajalah berkenaan dengan animasi Malaysia, cabaran dan peluang. Amir, silakan Amir. Saya pertama saya rangkumkan kita memerlukan slot untuk kita perlu platform lah. Kita perlu platform untuk kita ada barang, kita ada produk, kita nak tempat meletakkan, diperagakan supaya orang dapat menerima dan beli. Kan? So dapat tayang di TV, kita boleh license banyak barang lain. Kalau animasi lah, kalau animasi tayang dia dekat TV, kita boleh merchandise, license untuk penggunaan karakter-karakter kita untuk jadi periklanan dan sebagainya. Jadi baru ekosistemnya berjalan dengan baik. So sebab tu kita kata tolong dengar dan tolong siarkan animasi kami yang kita buat. Kalau nak sebut tentang kualiti, kita mampu tu. Kita boleh pergi ke dapat award macam-macam. Satu sahabat buat animasi pendek dengan Grand MDEC $150,000, dia buat short film animasi. Round dunia ni kutip award je. Tapi bukan kutip duit. Award ada berpuluh, tapi job tak ada. Kan? Dapat award betul.
dapat pengiktirafan merata. Kalau TV panggil nak buat macam tu, satu episod berapa tu? Untuk 10 minit dia buat pun dah 150 kos. Ni kata setengah jam lah. Kata setengah jam dah 300,000 kan. Ataupun bagi dia buat telemovie lah satu kan. Bagilah dia masih 90 minit. Bagilah 500,000 dia buat satu. Belalah kan. Hasil dah bagus. Kejap lagi dia pun tutup kedai kalau tak dapat. Kita cerita suruh sahut cabaran. Dia dah sahut cabaran. Tapi kalau TV offer nak beli 30,000 dia tak boleh buat lah. Kan? Kalau dia boleh buat tapi nanti tak sama macam yang ditunjuk tu. So cabaran dia, kita memerlukan platform untuk siaran supaya kita boleh peragakan dan jual apa yang kita ada. Jadi kepada penerbit-penerbit animasi pula, jangan silo. Duduk diam-diam, duduk fikir. Mari bersama kita. Join persatuan. Join persatuan baru. Kalau saya bercakap seorang, dia jadi ambil lah ni, ambil lah. Ambil je ni kan. Ni ambil dengan juri lah ni. Dari dulu dia ni je kan, cakap macam ni je. Bayangkan kalau semua syarikat animasi tu bercakap benda nada yang sama, duduk sebaris, pun nampak betul lah kan. Ini kalau kita jumpa betul, dia pun mengadu benda sama. Tak, masalahnya dia takut kalau cakap banyak nanti tak dapat job macam mana? Ini pun Amir ni pun sama, sebab tak dapat job dia bising. Nanti cakap macam tu kan. Tapi tak, saya ada dapat job, bukan tak dapat job, tapi kita kata dapat job tu saya. Yang lain lah. Kan? Dan saya dapat job tu bukan sebab bising pun. Kita bagi proposal yang bagus. Kan? Kalau tak bagus, dia pun tak bagi kita. Kan? Saya geran pun susah dapat. Tak ada masalah. Kita bukan nak kejar cari geran je tu. Kan? Geran tu satu part yang kerajaan ada inisiatif. Tapi kalau inisiatif geran tadi, kalau diubah sesuai, contoh dulu saya bangkitkan sesi meja bulat tapi online kan dengan Menteri Kewangan. Saifuddin. Saifuddin. Menteri Penerangan kan. Saya yang bangkitkan. Saya kata MDEC ni dia banyak geran untuk buat animasi. Tapi bila dia bagi geran, RTM tak beli. Kan balik tadi, RTM tak nak beli sebab dia kata takkan dia bayar dua kali. Kerajaan bayar dua kali pada produk yang sama. So saya kata tak betul. Dia bukan beli, yang tadi tu development untuk membuat. Yang ni beli as content tu punya harga. Kalau tak nak beli dengan full tadi, buat licensing pun tak apa. Sekurang-kurangnya adalah nilai bayar. Betul. Satu lagi cara saya kata, MDEC terus pairing lah dengan stesen. Okey. Dia bagi geran tu dia terus pairing. Terus pairing dengan stesen. So kita pitching untuk stesen. Stesen yang nak program tu tapi MDEC bayar kat kita. Right. Settle lah. Kita pun tak bising sebab stesen dapat produk, MDEC dapat KPI, so settle. kita dapat hidup. Akhirnya dia buat lah. Bila COVID kan dia buat pelaksana kan. Ada kan. Dengan TV3, dengan Astro semua ada. Dengan RTM yang terakhir sekali. Maksudnya benda tu lebih baik daripada geran tu habis simpan macam tu je. Maknanya kalau dah tak boleh sangat nak bayar dua kali, pairing je lah dengan stesen. So lebih banyakkan program-program dana yang dipadankan dengan stesen ni. So boleh survive lah kita. Betul. Untuk anak muda ni, untuk yang student yang keluar ni, saya kau bagi dia nasihat kena teruskan berkarya. Berkarya. Saya pun job tak ada pun berkarya juga kan. Macam-macam lah kita buat. So anak muda lagilah kena kreatif dengan TikToknya. Sekarang ni jual dekat TikTok pun lebih cepat popular. Kan? Syahmi tu kan, bermula dengan Instagram dengan Facebook. Kan? Akhirnya jadi penerbit filem dan pengarah filem yang berjaya juga kan. So maknanya anak muda lebih banyak peluang sebab teknologi tu dah di hujung jari. Macam hari ni pun kita dirakam dengan handphone je. Kan? Kalau dulu ni setup studio besar ni kan. Tapi sekarang boleh pakai handphone je. Jadi saya rasa anak muda cabaran dia berbeza yang kita sebab kita duduk dalam sistem konvensional. Kan kita dah kita ada mula syarikat, daripada analog dan kita dah ada syarikat, kita ada tanggungjawab. Sebab tu kita tanya slot. Kalau kita individual, kita tak payah slot. Kan? Buat je lah apa aku nak buat. Tayang je lah dekat YouTube, dapat buat pendek-pendek, tayang dekat YouTube sebulan dapat 2-3 ribu pun okey lah dia kan. Seorang ada sahabat dah berhenti buat animation ni, dia buat animasi untuk luar. Dia guna platform Fiverr.com. Yang Fiverr.com ni kalau anak muda kalau nak tahu, dia punya slot tu dia sebenarnya macam kalau kita tengok macam Shopee juga, tapi dia jual
servis. Okey. Kan kalau Shopee jual barang kan. Ni kita jual servis. Kita iklankan diri kita dekat fiverr.com. Dia nama dia Fiverr ni sebab dia bermula dengan $5. Okey. So 5 lah kan, $5. So kalau kita baru daftar, dia bagi kita 3 harga. Dia 5, 10, 15. Alright. So kita letak servis kita. Servis kita katakan kalau saya melukis lah. Saya letak lukisan macam mana yang $5. Okey, saya letak contoh, ini lukisan saya $5, yang ni lukisan saya $10, ini lukisan saya $15. Kalau nak lukisan macam ni $5 je. So orang luar ni, dia dari Amerika ni suka cari kita, murah. Murah. Kalau dia tempah dekat sana kan mahal. Dia ya. tempah kat kita. Kalau dia banyak orang tempah dekat kita yang RM5, RM10 ni, kita dapat naik level yang kedua. Alright. So nama kita buka je fiverr.com, nama kita pula ada kat atas lah. Bila kita dapat katakan level pertama tu, kita boleh tambah lagi 3 lagi. 5, 10, 15, 20, 25, $30 pula. So harga kita akan meningkat ikut grading kita lah. So sahabat ni dah pergi sampai boleh letak unlimited dah. Dia buat apa? Dia buat animation dengan illustration. Wah, dengar tu kan? So buat kerja tu 2 tahun, beli rumah kan, settle. Buat kerja kat luar. Tapi dia terbalik lah time dia. Siang dia tak boleh keluar. Dia ikut time luar negara. Dia ikut time luar negara malam. So malam dia buat kerja. Siang jaga anak, tidur kat rumah, malam buat tu. Tapi orang yang nak buat macam ni, dia ada 2 jenis orang je. Satu memang jenis yang tak berkawan lah. Dia tak bersosial lah. Lantak lah. Kalau kita susah juga. Saya pun tak pergi ke situ. Sebab kita dah biasa dengan kita punya circle lah. Dan kalau kita buat tu, nanti tak ada siapa nak perjuang ni pula tu. So dia tanggungjawab dia. Kan? Sebenarnya berbeza. Tapi cuba bayangkan ini kita bayangkan ni, dan penutup kita bayangkan. Semua orang dah keluar mencari platform yang orang kata tidak ada tapisan ataupun tidak ada birokrasi. Semua pergi keluar lah, macam Amir cakap tadi kan. Fiverr.com. Contohlah kita semua pergi situ, kita buat konten-konten yang bagus, ataupun kita telah berjaya di TikTok dengan konten-konten drama kita yang hebat, yang pada waktu tu kita boleh hantam, kita boleh buat apa saja yang akhirnya menjejaskan kerajaan dan sebagainya. Contohnya apa yang berlaku hari ni di TikTok yang tidak ada kawalan, yang nak kempen ke nak apa, dia orang boleh sentuh apa saja, buat apa saja, yang mana tapisannya agak longgar. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada masyarakat dan politik di Malaysia, itu sebenarnya kena fikir. Sebab sebagai kerajaan kena jaga sebenarnya. Orang-orang macam Amir, macam saya ni, yang kita buat konten yang masih lagi terikat mengikut peraturan dan sebagainya. Hanya kami nak cari makan dan kita tahu kerajaan ada duit di bawah peruntukan yang diberi oleh Kementerian Kewangan untuk beli slot-slot. Kita hanya ingin survive untuk kita berkarya dalam industri. Jadi fikir-fikirkanlah. Kita sambung lagi next episode dengan bicara lebih panas dengan tetamu-tetamu yang akan datang, yang kita akan bawa dalam podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey. Selamat malam. Goodbye. Thank you, man. Okay,